Cukai didefinisikan sebagai bayaran atau sumbangan wajib yang dikenakan oleh pihak kerajaan kepada pihak yang dikenakan cukai seperti sebahagian daripada konsep yang dilihat berdasarkan kriteria tertentu adalah pindahan wajib sumber ekonomi daripada sektor swasta kepada sektor awam. Cukai barang dan perkhidmatan merupakan salah satu sumber daripada pendapatan kerajaan Indonesia. Di Indonesia, CBP lebih dikenali sebagai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. PPN dikenakan pada kadar lebih kurang 11% di tempat jualan oleh vendor utama. Cukai jualan dan perkhidmatan dikecualikan daripada ekonomi dan industri penginapan. Kadar PPN sebanyak 0% digunakan untuk peristiwa bercukai seperti ekspor untuk barang bercukai tidak ketara dan ekspor untuk perkhidmatan bercukai. Pajak Pertambahan Nilai PPN atau juga cukai jualan am GST ialah satu bentuk cukai penggunaan. Dari perspektif pembeli, ia adalah cukai yang dikenakan ke atas harga belian. Dari perspektif penjual pula, ia merupakan cukai hanya ke atas nilai ditambah kepada produk, bahan atau perkhidmatan. Dari sudut perakaunan, pada peringkat pembuatan atau pengedarannya, pengilang menyerahkan kepada kerajaan perbezaan antara kedua-dua jumlah ini dan mengekalkan selebihnya untuk diri mereka sendiri bagi mengimbangi cukai yang telah mereka bayar sebelum ini ke atas sumber yang digunakan untuk mencipta barang dan perkhidmatan. Tujuan cukai. Secara umumnya, cukai bertujuan dalam membangunkan serta mengembangkan sosial ekonomi sesebuah negara. Antara tujuan umum cukai, barang dan perkhidmatan dilaksanakan ialah sebagai hasil kerajaan, agihan semula, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Sistem tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara, bermanfaat bagi rakyat dan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini terjadi kerana sistem cukai PPN yang efektif akan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pelbagai projek pembangunan di kawasan bandar maupun luar bandar. Hasil pendapatan kerajaan khususnya akan digunakan untuk meningkatkan keselesaan dan kemudahan infrastruktur masyarakat seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, klinik kesihatan, lampu jalan dan sebagainya. PPN merupakan satu sistem percukaian yang lebih baik berbanding Sale and Service Tax (SST). Ia bertujuan untuk menghapuskan cukai berganda di bawah PPN. PPN akan dibayar harga yang lebih berpatutan bagi kebanyakan barang dan perkhidmatan berbanding dengan SST. Dalam arti kata lain, PPN bertujuan untuk menjana hasil cukai kepada kerajaan sama seperti cukai pendapatan korporat atau cukai pendapatan peribadi. Akhir sekali, tujuan PPN sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar ke negara atau justru dapat diajukan sebagai pampasan kelebihan pembayaran PPN dalam negara Indonesia. Teknik cukai terdiri daripada insiden undang-undang di mana individu atau pihak tertentu diletakkan di bawah akta tertentu untuk menyampaikan bayaran cukai kepada pihak kerajaan. Insiden ekonomi yang merujuk kepada individu yang menanggung beban akibat daripada cukai yang dibayar. Cukai langsung pula adalah insiden undang-undang yang juga merupakan insiden ekonomi, di mana keduanya adalah sama. Sebagai contoh, cukai pendapatan individu, manakala cukai tidak langsung pula merupakan cukai yang dipertanggungjawabkan oleh pihak tertentu, di mana pengguna akan membayar cukai secara tidak langsung.
Sebagai contoh, cukai barangan dan perkhidmatan. Di Indonesia, teknik cukai bagi cukai barang dan perkhidmatan adalah cukai tidak langsung. Asas cukai. Asas cukai merujuk kepada aktiviti ekonomi ataupun sumber daripada pelbagai perspektif yang boleh dikenakan cukai oleh pihak kerajaan. Antara asas yang digunakan adalah asas pendapatan yang merujuk kepada jumlah keseluruhan nilai perbelanjaan dan simpanan dalam setahun atau lebih dikenali dengan pendapatan agregat. Cukai langsung pula adalah insiden undang-undang yang juga merupakan insiden ekonomi di mana keduanya adalah sama. Sebagai contohnya, cukai pendapatan individu, manakala cukai tidak langsung pula merupakan cukai yang dipertanggungjawabkan oleh pihak tertentu di mana pengguna akan membayar cukai secara tidak langsung. Sebagai contoh, cukai barang dan perkhidmatan. Seterusnya, konsep asas perbelanjaan merujuk kepada jumlah perbelanjaan daripada pendapatan ditolak dengan jumlah simpanan yang dapat dibuktikan, atau konsep yang lebih difahami jika semakin tinggi perbelanjaan, semakin tinggi juga cukai yang dikenakan terhadap seseorang, manakala asas penggunaan pula merujuk kepada penggunaan barang ataupun perkhidmatan yang dikenakan cukai. Selain itu, asas kekayaan adalah nilai harta seseorang dan cukainya bergantung kepada bidang kuasa kerajaan. Akhir sekali, asas urus niaga di mana ianya dikenakan ke atas urus niaga jual beli, ekspor dan import. Asas bagi cukai barangan dan perkhidmatan bagi negara Indonesia ialah asas penggunaan. Struktur kadar cukai. Struktur kadar cukai merupakan cukai yang boleh dikenakan secara kadar atau lamsam. Insiden ekonomi yang merujuk kepada individu yang menanggung beban akibat daripada cukai yang dibayar. Kadar adalah cukai yang dikenakan ke atas unit seperti kilogram, liter, kotak ataupun nilai, harga dan sebagainya, manakala cukai yang tidak mempunyai kadar dan unit tertentu diletakkan atas sandaran lamsam. Cukai barangan dan perkhidmatan di Indonesia merupakan struktur cukai kadar proporsional. Kesimpulannya, sistem percukaian di Indonesia adalah setanding dengan efisiensi pentadbiran negara lain. Namun, tidak dapat disangkal bahawa mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam membangun kembali serta memantapkan lagi sistem cukai yang sedia ada. Cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai nilai tambah merupakan salah satu penyumbang kepada hasil pendapatan negara berdasarkan statistik pada tahun 2022. Sebanyak 770,344,626 keuntungan yang diperoleh daripada cukai barangan dan perkhidmatan dalam sektor awam di Indonesia. Cukai pajak pertambahan nilai mendatangkan impak yang positif dan juga negatif. Impak yang positif ialah dapat mengimbangi jurang ekonomi antara golongan yang kaya, sederhana dan miskin. Yang kedua ialah sebagai contoh, kerajaan akan terus menggubal dasar seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu golongan rendah dan kurang bernasib baik, menyokong dunia perniagaan terutamanya kumpulan kecil dan sederhana, di samping memberi perhatian kepada kesihatan kewangan negara untuk kehidupan negara yang mampan. Impak negatif pula ialah cukai PPN yang dikenakan terhadap masyarakat meningkatkan lagi tanggungan ketika membeli pelbagai jenis barangan. Yang kedua pula ialah kenaikan PPN ini dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan hasil cukai yang sebelum ini tertekan akibat pandemik COVID-19. Beban orang ramai apabila membeli pelbagai jenis keperluan akan lebih mahal, termasuk restoran. Kos PPN yang dikenakan ke atas pengguna akhir atau pembeli. Apabila pembayaran dilakukan, kos yang dicas kepada pengguna adalah lebih tinggi, menambah beban ekonomi masyarakat.